Masya Allah, Assalamualaikum kembali lagi pagi ini. Masya Allah, pagi ini slot kita, slot musalla, tentunya berkenaan dengan jauhlah Al-Quran, duhai semut. Perkongsian kita pagi ini berkenaan dengan surah An-Naml. Insya Allah kita nak bersama dengan pengerusi. Tentunya kalau melihat secara visual tadi, tentunya ada perasaan yang tak sabar untuk kita mengetahui perkembangan yang terkini. Apa cerita, apa perkembangan berkenaan dengan Musalla Ar-Rawdah, dan insya Allah tunggu sekejap lagi. Sebelum itu kita bersama dengan pengerusinya, tentunya yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah yang kini berada di Tanah Suci Mekah. Allahu Akbar, di Madinah sebenarnya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat? Masya Allah, apa khabar Ustaz di sana? Sihat, alhamdulillah. Kali ini pergi umrah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Satu background yang cukup Sejuk. orang kata Masya-Allah. cantik, indah sekali dan ramai merinduinya Ustaz. Ya, merindui dan memberi inspirasi lah, motivasi kepada kita semua insya-Allah. Ustaz jangan lupa doakan kami di sini ya, sayang. insya-Allah. Baik. Baiklah, kalau kita berbicara tentang setiap surah yang ada dalam Al-Quran, tentunya banyak mukjizat, banyak sekali pengajaran yang boleh kita ambil. Tapi pagi ini perkongsiannya kita fokuskan kepada surah An-Naml. Kita nak tahu latar belakangnya Ustaz. Bagaimana jalan penceritaannya, apakah kelebihan dan juga keistimewaan surah ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Farah. Alhamdulillah Sama-sama. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Apa khabar sahabat-sahabat semua, para penonton semua. Harap-harap background yang saya bawakan pada hari ini mendatangkan kerinduan kita semua kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya sendiri ini adalah inspirasi untuk Kubah Hijau itu memberi inspirasi kepada saya sendiri dan juga AJK Musalla Ar-Rawdah untuk terus menyiapkan masjid kami yang juga kubahnya hijau seakan-akan warnanya. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, Farah, kita doalah sama-sama. Tuan-tuan, puan-puan, penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita nak bincangkan satu surah iaitu surah An-Naml ataupun surah Semut. Yang mana surah ini surah yang diturunkan di kota Makkah, bukan di Madinah, surah Makkah. Dan namanya Semut kerana surah ini adalah surah yang menceritakan perihal semut yang mendengar kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam yang nanti kita akan bincang selepas ini. Yang mana surah ini tentu sekali banyak keistimewaannya selain daripada surah ini bercerita tentang keadaan atau keberadaan Namlah ataupun Ratu Semut bersama dengan tentera-tenteranya. Dalam surah ini juga menceritakan perihal beberapa orang Nabi. Sebagai contoh dibawakan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan keluarganya ketika mereka semua melihat api di Tur Sinai, di Sinai. Kemudian diceritakan juga di sini tentang Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman yang nantinya akan berbicara dengan akan dengar bicara Nabi Sulaiman dengan semut. Dan kemudiannya juga disebut kisah Nabi Saleh alaihissalam bersama dengan kaumnya dan juga sebahagian kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan Farah, satu yang istimewa, sangat istimewa dalam surah An-Naml ini selain daripada kisah semut yang dipaparkan ialah ada pengulangan ayat yang sangat ketara dalam satu muka surat. Itu Allah menyebut mengulangi satu ayat itu ilahum ma'allah. Adakah Tuhan di sana selain daripada Allah? Yang mana sebutan ilahum ma'allah bermula daripada ayat 63 ini diulang 61, 62, 63 dan 60, 61, 62, 63, 64. Pada kelima-lima ayat ini Allah bercerita tentang kehebatan Allah mencipta dan sebagainya. Kemudian Allah selit itu, adakah Tuhan selain daripada Allah? Memberi makna kepada kita, tentu sekali tidak ada Tuhan lain yang boleh melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok ya, Farah, pada ayat yang ke-60 Allah menyebut tentang amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a. Siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi dan menurunkan bagi kamu daripada langit itu ma'a, air hujan. Fa'ambatna bihi hadaik, lalu dengan air hujan yang turun ke atas muka bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menjadi kebun. Hadaik, kebun-kebun yang banyak, zata bahjah,
yang mana kebun ni pula indah dipandang. Masya Allah. Farah, saya sekarang ni ada di Madinah. Ya. Antara keindahan pemandangan di Madinah ialah kebun ni lah, kebun kurma lah Farah. Masya Allah, Semalam, hebat. 2 hari lepas kami pergi bawa jemaah aku tengok kebun Abu Faisal. Masya Allah, kurmanya macam-macam. Cuma harganya boleh tahan lah juga. Masya Allah. Jadi keindahan itu Allah sebutkan pada kita, Allah paparkan pada kita pada ayat 60. Lalu Allah sebut di ujungnya, Ailahum Allah. Yang Allah cipta untuk kita yang disebut tadi, langit, bumi, turunkan hujan, jadi kebun yang cantik dipandang oleh mata kita. Ada Tuhan lain tak yang boleh buat ini semua? Maka Allah sebut di ujung, balhum qaumun ya'dilun, kamu ni semuanya kaum yang terlalu cuba mengelakkan diri daripada melihat kebenaran yang sebenar. Itu yang pertama. Ya. Kemudian Allah sebut pada ayat yang ke-61, amman ja'alal arda qarara. Siapakah yang menjadikan untuk kamu semua ni bumi yang kita duduk sekarang ni? Siapa jadikan? Kemudian wa ja'ala khilalaha anhara. Tak cukup dengan bumi Allah ciptakan untuk kita, Allah jadikan pula ada sungai-sungai yang mengalir di celah-celah bumi itu. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah kata di bumi juga Allah ciptakan bukit. Allah sekali lagi saya nak kaitkan dengan bumi Madinah. Farah. Semalam kami ziarah Bukit Uhud. Okey. Yang Nabi kata apa? Bukit Uhud ni aku menyintai Uhud dan Uhud menyintai aku. Subhanallah. Masya Allah, cintanya Nabi bukan sekadar pada manusia, tapi pada bukit bukar yang Allah cipta pada kita. Itu cara Nabi, bagaimana Nabi mencerap alam yang ada sekitar Nabi. Sehingga kan pada satu ketika berlaku gegaran pada bukit Uhud. Nabi hentak kakinya berkata apa? Usbud ya Uhud. Diam-diam, wahai Uhud, di atas kamu ni ada Nabiullah, ada Nabi Allah, ada As-Siddiq, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada syahidain, ada 2 orang yang syahid, iaitu Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Umar. Yang mana benar, Nabi menyebut 2 orang syahid dia, yang mana Sayyidina Uthman dan Sayyidina Umar akhirnya syahid dalam peristiwa ketika mereka menjadi khalifah. Masya Allah. Bermakna Allah ciptakan bukit. Kalau tengok di sini di kota Madinah ni bukitnya banyak. Kat Malaysia pula bukitnya hijau. Di sini bukitnya kalau bukit itu merah. Jadi Allah cipta di semua. Allah kata, Ailahum Allah, ada Tuhan lain ke boleh buat itu semua. Itu 2. Yang ketiganya Allah kata, siapa amman yujibul mutarra idza da'am wa yakshifu su'. Siapa yang menghilangkan kesempitan hidup kamu bila kamu susah? Siapa yang hilangkan? Adakah keluarga kita, adakah ibu ayah kita, adakah isteri atau suami kita, adakah anak-anak kita? Tidak. Yang menghilangkan kesempitan hidup kita itu ialah Allah. Jadi Allah kata, Ailahum Allah, adakah Tuhan lain yang layak kamu sembah selain daripada Allah? Dah 3. Kemudian Allah sebut, amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Siapa yang memberi petunjuk pada kamu dalam kegelapan malam, sama ada di darat atau di laut. Mereka yang berlayar di laut, mereka yang berjalan bermusafir pada waktu malam. Hari ini mungkin kita kata ada lampu senam jalan malam. Dulu cuba bayangkan gelap. Siapa yang beri Masya petunjuk? Allah. Bintang-bintang yang ada tu Allah. Jadi Allah kata, Ailahum Allah, ada Tuhan lain ke yang boleh buat itu semua? Ta'ala Allahu amma yusyriku, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Dan yang kelimanya, yang terakhir, yang Allah ulang, Ailahum Allah itu ialah amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Siapakah yang mula membuat penciptaan kemudian mengulanginya? Contoh kita. Siapa yang memulakan kita hidup dulu? Allah. Dan bila kita mati esok, siapa yang akan menghidupkan kita semula? Allah juga. Jadi Allah kata ada Tuhan lain ke boleh buat macam itu. Maka ayat pengulangan Ailahum Allah ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada surah An-Naml. Kalau kita baca betul-betul, Masya Allah, memberi kesan yang sangat besar lah pada kita. Itu ya Farah. Subhanallah. Satu huraian yang cukup jelas sekali, Masya Allah. Rasa meremang dengan tengok background Ustaz tu, Masya Allah. Ustaz, kita nak sentuh sedikit secara ringkasnya Ustaz. Berkenaan dengan ayat yang ke-18 ini, disebut juga tentang kisah semut pada zaman Nabi Sulaiman AS. Minta Ustaz huraikan sedikit berkenaan dengan ayat yang ke-18 ini. Baik, ayat 18 ada juga ayat yang ke-19. Allah menyebut tentang bagaimana tentera Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana melintas satu tempat yang mana Nabi Sulaiman melintasi tentera semut. Maka ketika itu Allah sebut tentera semut kata apa? Qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Maka ketua semut dia kata apa? Wahai semut-semut semua, masuk dalam sarang kamu, bimbang kamu dipijak oleh tentera Sulaiman dan mereka tidak mengetahui. Maknanya di sini Allah menceritakan tentang keberadaan semut ketika Nabi Sulaiman melintas di perkampungan mereka, yang mana Allah menunjukkan kehebatan, kecerdikan ketua semut ini. Dia kata, wahai semut-semut, masuk semut kamu dalam sarang, nanti kamu kena pijak.
Sedangkan Nabi Sulaiman tak tahu kamu ada. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman sedar. Nabi Sulaiman kata apa? Fatabassama dhahika. Pertama sekali respon Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman tersenyum. Maka dengan sebab itu Nabi Sulaiman kata apa? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku antara hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada aku. Maknanya tuan-tuan, kisah semut ini dia menunjuk satu kehebatan Allah menciptakan semut, menciptakan Nabi Sulaiman. Kemudian Allah menunjukkan juga kehebatan Nabi Sulaiman itu yang memahami bahasa semut. Siapa yang memberi kepandaian luar biasa kepada Nabi Sulaiman? Tentu sekali Allah. Siapa memberi kepandaian kepada semut? Tentu sekali Allah juga. Memberi semut pandai mengajak anak-anak buahnya supaya masuk dalam sarangnya. Dan tentu sekali memberi pengajaran kepada kita, kita mesti jadi sebijak itu juga. Kerana kita manusia, Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi oleh kerana kita ni makhluk Allah terbaik, maka kita gunakan kebijaksanaan akal kita untuk mencorak hidup kita cari hidup yang lebih baik juga lah. Lebih baik. Masya Allah, hebatnya kuasa Allah dengan seekor semut itu mampu membuatkan manusia berfikir, pergerakannya, kerjasamanya. Masya Allah, itu baru semut. Belum lagi perkara-perkara yang lain yang lebih amazing besarnya lagi. Masya Allah. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika Ustaz. Insya Allah kembali nanti kita nak berbicara, berkongsi tentang tua di Quran. Selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik. Allah
Subhanallah, sebab rasa melihat kubah tersebut, pembinaan masjidnya, Allahu Akbar. Boleh bayangkan tak perasaan para jemaah dan juga mereka yang berhampiran di situ bagaimana mereka menyaksikan pembinaan daripada awal Musalla Ar-Raudah. Allahu Akbar. Baiklah, hampir siap tapi insya-Allah sekejap lagi. Tapi Ustaz, ramai yang tak sabar, ramai yang suka tentang perkongsian cerita tentang semut ni. Dengan semut manusia mampu berfikir dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Boleh kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan semut ni Ustaz? Boleh. Silakan. Boleh. Baik, Farah, saya nak sambung sikit. Tadi ayat 18. Saya sebut sikit ayat 19. Saya nak panjangkan sikit pada ayat 19 ni yang mana Silakan, Allah sebut fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman itu tersenyum dengan kata-kata Ratu Semut tadi yang berkata kepada tentera dia, masuk kamu dalam serang kamu nanti kena pijak. Jadi apa respon pertama sekali apabila Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar kata-kata itu, yang dia kata wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ayat ini juga ayat 19 ni boleh kita amalkan dalam doa kita lepas sembahyang. Apa respon Nabi Sulaiman? Dia tersenyum lalu berkata, wahai Tuhan aku, anugerahilah aku rasa bersyukur atas segala nikmat yang telah kau kurniakan kepada aku dan juga kepada kedua ibu ayah aku, dan moga dengan nikmat itu nanti aku sentiasa melakukan amal soleh yang engkau redai ya Allah, dan masukkanlah aku ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kata Imam Ibn Katsir, apa maksud apa namanya Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan, anugerahilah aku rasa bersyukur atas segala nikmat tu. Kata Imam Ibn Katsir, alhamani an ashkura ni'mataka allati mananta biha alayya min ta'limi mantiqat tayr wal hayawan. Antaranya ialah Nabi Sulaiman bersyukur kerana Allah mengajar kepada Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa burung dan juga bahasa haiwan. Kita tak sampai tahap tahu bahasa tu, tetapi banyak ilmu yang kita dapat. Contoh, boleh bercakap dalam bahasa yang pelbagai. Walaupun kita ni orang Melayu, boleh bercakap Inggeris, boleh cakap Arab, boleh cakap Urdu. Jadi Allah beri ilmu pada kita, iaitu kita kena syukuri. Dan satu lagi yang cantik yang dihuraikan oleh ulama tafsir sebagaimana Imam Ibn Katsir sebut, tempat ini di manakah berlaku peristiwa ni? Kata Imam Ibn Katsir, dia berlaku di satu wadi atau lembah di ardi Syam, di bumi Syam ataupun di bumi Syria hari ini. Maknanya Allahu Akbar, Allah nak beritahu pada kita tentang perkaitan hubungan di antara makhluk Allah yang bernama manusia dengan haiwan yang sangat kecil, iaitu semut. Di mana Allah rupa-rupanya kita lupa apa yang Allah cipta, makhluk-makhluk lain yang Allah cipta pada kita. Sebenarnya kita bukan sekadar melihat semata-mata, tengok apalah semut ni, buat lari gula lah pula. Bukan sekadar itu, tapi kita tengok betapa hebatnya semut itu menyusun strategi kehidupan mereka. Hebat, luar biasa. Mereka berjalan dalam barisan yang lurus, bukan macam kita tak. Ini satu pengajaran pada kita lah, Farah. Pengajaran cukup hebat buat kita. Kalau kita tak buka juga mata, Ustaz. Allahu Akbar. Sayang sekali. Sesungguhnya kita dalam keadaan yang sangatlah rugi. Baiklah, Ustaz. Kita nak berkongsi juga dengan penonton kita tentang naskah yang sedang panas di pasaran sekarang ini, tentang buku tua di Quran dan juga 40 hadis perjuangan, Ustaz. Bagaimana keadaannya ketika ini dan juga bagaimana cara untuk kami mendapatkan naskah ini? Baik, buku tua di Quran ni alhamdulillah dijual dengan begitu banyak, dengan kata daripada penerbit lebih alhamdulillah dah pun dijual. Dan buku ini sebenarnya ringkasan tentang keseluruhan 30 juzuk Al-Quran sebagaimana saya ceritakan hari ini. Ada dalam poinnya dalam buku tua di Quran. Tuan-tuan, puan-puan semua boleh dapatkan buku tua di Quran ini dengan harga RM60, berbaki tak sampai 100 unit lagi. Selepas ini akan dicetak baru edisi yang ke-7 dengan harga yang lebih mahal RM70 dan tebal, lebih tebal dia punya buku kedua tu. Jadi boleh tuan-tuan dapatkan dengan harga RM60, boleh kontak online kami. Separuh daripada kutipan pembelian ini terus akan disalurkan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudah. Tapi jangan lupa ada sebuah buku lagi, iaitu buku 40 hadis perjuangan. Harganya RM50 sahaja. Separuh juga disalurkan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu
dan juga dapat pahala. Syukur. Sambil membeli, sambil kita membina sebuah masjid. Allahu Akbar. Boleh bayangkan tak dekat syurga nanti ada sebuah masjid lagi. Sebuah rumah untuk kita. Allahu Akbar. Baiklah. Jom sama-sama kita nak dengarkan juga perkembangan terkini tentang Mushola Ar-Raudhah. Ustaz, kita dah nampak kubah hijau tadi. Allahu Akbar. Sebab rasa Ustaz. Kongsikanlah dengan kami bagaimana sekarang ini keadaannya di sana. Baik, Farah, nampak ni kubah hijau ni, ini sebenarnya inspirasi kepada kubah kami. Walaupun kami tak dapat buat sama, tapi nak sangat kurang-kurangnya bila kami nampak kubah hijau tu, saya sendiri nampak kubah hijau di depan rumah saya masjid tu, rasa nak selawat itu pertama sekali. Sebab apa? Mengingatkan saya kepada baginda Nabi SAW yang saya kunjungi sekarang ni lah. Dan buat untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang terus tak betul-betul menyumbang lah untuk solat Ar-Raudhah. Sekarang ni hampir kami mengejar 80% siap. Dan bulan puasa ni insya-Allah kami guna bahagian dewan solat utama untuk solat fardu dan juga solat tarawih. Dan setakat ini minggu lepas dah mula proses atau kerja plaster dinding. Mana plaster dinding di bahagian dalam telah selesai di tingkat bawah. Sekarang ni tengah buat plaster dinding di bahagian atas. Dalam masa yang sama kita sedang menyiapkan arch. Farah yang curve dekat-dekat mihrab tu kita sedang bina dan juga pemasangan cermin. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh seminggu dua sebelum salat ni, sebelum masuk Ramadan ni, sempatlah kita semua dapat menunaikan solat tarawih dan dapat disiapkanlah projek kita ni dalam tempoh yang bagaimana rancanglah insya-Allah. InsyaAllah. Segalanya ada di kaca TV anda. Boleh ambil gambar, simpan. InsyaAllah murah rezeki sama-sama kita sampaikan kepada mereka yang punya haknya. InsyaAllah mudah-mudahan. Boleh scan sahaja QR code yang tertera di kaca TV anda. Senang saja sekarang ni. Semuanya di hujung jari kan Ustaz kan? Bolehlah melakukan ataupun orang kata buat transaksi senang saja. Baiklah, kita ada masa lagi berbaki Ustaz. Mohon Ustaz kongsikan dengan kami sedikit lagi berkenaan dengan Mushola Ar-Raudhah untuk sama-sama kami sebagai masyarakat untuk ambil bahagian dalam pembinaan masjid ini. Baik, tuan-tuan dan puan di luar sana yang terasa tertinggal barangkali tak sempat pula join Mushola Ar-Raudhah. Boleh join kami, sebab kita ada lebih kurang 20% lebih lagi untuk disiapkan. Walaupun sekecil 50 sen tu sumbanglah tuan-tuan, sebab projek kita lebih kurang 98% adalah kutipan orang ramai dan sumbangan kerajaannya ada lebih kurang 2% begitu. Jadi tuan-tuan kalau nak dapat pahala lebih, nak dapat Allah bina mahligai di syurga esok, mari bersama-sama kami kita bina rumah Allah di atas muka bumi ini. Nabi kata apa? Siapa bina kerana Allah ni Nabi yang duduk ni belakang saya ni sebut man bana lillahi masjidah, siapa bina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil daripada itu, Allah telah membina untuknya mahligai dalam syurga. Mudah-mudahan pemilik pada kubah hijau ini cukup-cukup memberi inspirasi pada kita agar kita terus melakukan kebaikan sepanjang hayat kita selagi hayat dikandung badan. Subhanallah, amin. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan Ustaz. Terima kasih pengerusi Mushola Ar-Raudhah Ustaz Muhammad Azli Abdullah, dan Ustaz sampaikan salam kami buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan sampailah kami di sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Hakim, Farah, ramai lagi lah yang sampaikan doa untuk mempercepatkan jodoh mereka. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz selepas ini. InsyaAllah dalam Assalamualaikum.